Nur Zamri dalam berita semasa. Baik, kita kenalkan dengan perkembangan ini. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menerima menghadap delegasi Republik China diketuai Naib Presiden China Han Zeng di Istana Negara hari ini. Baginda menyantuni serta meluangkan masa hampir 45 minit bersama-sama delegasi itu yang tiba pada pukul 12.45 tengah hari. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Liu Chintong dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujing. Han kini dalam lawatan rasmi di negara ini sehingga 11 November bersempena ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-China tahun ini. Beliau dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan beberapa perkara khususnya kerjasama bilateral melibatkan kedua-dua negara. Sebuah bot pukat tunda nelayan kelas C ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah dalam obsamen malam tadi. Turut ditahan 5 kru warga tempatan dalam rondaan berkala maritim Malaysia di sekitar perairan Kuala Kedah itu. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azriyanti Ishak berkata, pemeriksaan mendapati semua kru dan teko memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Namun, pemeriksaan lanjut mendapati mereka menggunakan saiz mata pukat di bahagian keroncong kurang daripada 38mm untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan dianggarkan sebanyak 4.3 tan dan dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Kurungan B Akta Perikanan 1985, kesalahan menggunakan mata pukat tidak mengikuti spesifikasi atau peralatan yang tidak dibenarkan. Seorang pemilik syarikat didenda RM14,000 atas 2 tuduhan mengemukakan dokumen palsu bagi menuntut insentif program penjana kerjaya berjumlah RM85,500 2 tahun lalu. Tertuduh Burhanuddin Helmi Ciawang, 29 tahun mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu. Hukuman penjara 3 bulan juga dikenakan jika gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh didakwa memalsukan borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM40,600 dan RM44,900. 500 orang pendakwah dipilih menyertai Duad Al-Falah yang bertujuan mengukuhkan keterampilan para pendakwah di seluruh negara. Sekretariat ini berperanan untuk mentarbiah masyarakat secara berfokus dan menyeluruh serta membetulkan salah faham berkaitan agama dalam masyarakat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mukhtar, para duat akan mengikuti daurah pemantapan Duad Al-Falah yang merupakan program pengukuhan secara bermodul bagi memastikan mereka berterlatih untuk mendidik masyarakat. Orang ramai juga dinasihati agar sentiasa berwaspada dengan pelbagai cubaan pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang terus menyalahgunakan isu-isu agama dan kaum bagi melemahkan keyakinan rakyat terhadap usaha murni kerajaan. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Amaran telah dikeluarkan pakar berkaitan peningkatan taufan akibat pemanasan global dijangka berlaku susulan taufan Otis yang telah melanda pantai Pasifik Meksiko. Pengarah Institut Sains Atmosfera dan Perubahan Iklim, Dr. Jorge Zavala Hadalco berkata jumlah taufan intensiti yang lebih besar dijangka meningkat. Pakar Perubahan Iklim Benjamin Martinez pula memaklumkan peningkatan itu juga disebabkan peningkatan suhu lautan global. Taufan Otis ribut kategori 5 telah melanda bandar peranginan Meksiko Pasifik Acapulco yang minggu lalu menyebabkan kerosakan yang sangat teruk. Taufan yang membawa angin kencang 266 km per jam juga telah memutuskan komunikasi serta rantaian jalan raya dan udara. Baik, laporan itu mengakhiri berita semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.